Okey, baik. Pertama sekali saya nak mengucapkan terima kasih kepada Ustazah kerana sudi meluangkan masa untuk petang ni. Jadi untuk sesi petang ni tak lama, dalam lebih kurang 20 ke 30 minit sahaja. Dan sesi pada petang ni lebih kepada saya nak bincangkan tugasan yang saya dah bagi dekat Ustazah, dan juga sesi saya nak perkenalkan ni lah celik Al-Quran. Okey, jadi sebelum tu saya nak perkenalkan diri saya dulu. Saya Muhammad Bukhari. Saya sebagai penyelia guru di celik Al-Quran, dan juga selain menyelia saya juga mengajar. Jadi masa saya tu agak padat sikit lah. Kadang-kadang kalau saya lambat reply tu, kadang-kadang saya ada kelas lah tu. Dan saya juga menyelia guru yang baru dan juga yang guru yang dah sedia ada lah dekat celik Al-Quran. Jadi guru yang kita ada sekarang ni hampir nak mencecah 40 orang lah kalau ikutkan. Okey, baik. Jadi sebelum tu saya nak kenal sedikit lah latar belakang Ustazah. Sekarang ni Ustazah tinggal di mana, bekerja ataupun ada buat kerja apa-apa ke sekarang ni. Okey, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Faizah binti Majaha. Saya berumur 25 tahun, tinggal di Seksyen 7, Bandar Baru Bangi. Sebab masa sekarang ni saya baru habis master dekat UIA dalam bidang pengajaran bahasa Arab sebagai bahasa kedua. Sebab masa sekarang ni selain daripada sebelum ni saya bersama dengan I Love Quran, ajar ngaji online juga. Tapi sekarang dia macam job base. Macam dia, kalau macam dia ada job, dia akan buka dan kita boleh select kita nak job tu atau tak. Macam tu lah. Sebelum ni ada pelajar, tapi sekarang bawa sekarang tak ada pelajar lah. Saya tak ambil benda-benda pelajar lagi lah. Previously ada lah. Sekarang tak ada. Bawa sekarang ni tak ada apa-apa komitmen lagi lah. Selain daripada dengan celik Al-Quran. Maksudnya yang dengan apa tadi, I Love Quran Betul. I Love, maksudnya sekarang ni Ustazah kira masih berkhidmat dengan I Love Quran tu ke ataupun macam mana? Masih lagi sebagai part timer. Tapi macam ada lagi dalam grup dia, cuma tak ambil mana-mana pelajar lah. Kiranya dengan I Love Quran tu dia ajar tu macam mana? Dia ada modul dia ke ataupun ada modul dia Semua ada, training modul semua ada. Okey, baik. Nak okey, sekejap ada call jap. Sekejap Okey, baik, kita sambung. Jadinya contohlah kalau yang dekat I Love Quran tu Ustazah ada dapat pelajar nanti. Lepas tu dengan celik Al-Quran ni Ustazah mengajar juga ke atau macam mana tu nanti? Sebab yang I Love Quran tu, dia job dia, kita macam ada group untuk part timer. Lepas tu dia akan bagi description of job. Dan part timer yang berminat boleh PM admin lah nak ambil job. Dia macam terbuka. Dia bukan bagi macam tu. Maksudnya bukan kata Ustazah tunggu admin bagi pelajar dekat Ustazah direct tak? Maksudnya atas Ustazah lah, Ustazah nak terima ke tak pelajar tu. Betul. Okey, faham. Okey, baik. So tak apalah kalau macam tu. Jadi memang okey, sebelum tu Ustazah ada ni ke? Maksudnya pernah ke ada pengalaman mengaji sebelum ni? Terutamanya golongan dewasa. Ada pengalaman mengaji tapi bukan golongan dewasa. Saya banyak macam ajar ngaji hafazan untuk golongan budak-budak, kanak-kanak. Daripada tadika sampai sekolah rendah pernah, sekolah menengah pun pernah. Dewasa universiti lah tapi macam informal lah. Dia macam dia orang tasmik je kat saya macam tu lah, hafazan. Okey, faham. Jadi yang pelajar sekolah menengah dengan rendah tu Ustazah buat macam mana, di sekolah ke ataupun macam mana?
Sekolah rendah, dia macam saya pernah jadi guru ganti kat sekolah rendah ni. Lepas tu dia macam siap dengan mengaji lah, sekolah agama. Mengaji hafazan. Lepas tu adalah macam kita join camp-camp. Lepas tu dia ajar camp ibadah sebagainya. Dia ajar ngaji dengan hafazan macam tu lah. Maksudnya dia macam dalam masa yang singkat lah. Betul. Betul. Bukan kata macam long term, macam buat apa ni dalam kelas khusus contohnya kan, tak adalah macam tu. Tak ada. Unless dengan I Love Quran ni je lah, macam ada satu belajar hari tu. Macam tu je lah. Okay, baik, tak apa. So saya jelas yang tu. Jadi untuk yang Cili Al-Quran pun saya tak pasti yang I Love Quran tu macam mana. Tapi kita pun buat kelas, nanti saya akan terangkan lah untuk yang Cili Al-Quran ni macam mana. Okey, untuk yang hari ni saya nak bincang dulu sekejap yang latihan tugasan yang pertama yang saya bagi dekat Ustazah. Okey. Ini untuk yang jawapan yang berdasarkan video yang Ustazah tengok yang saya bagi dekat Ustazah. Okay, kita tengok sama-sama. Yang pertama ada 5 perkara Ustazah nyatakan di sini, isu-isu yang dihadapi oleh pelajar mengenai pembacaan Al-Quran. Okey. Yang kedua baris sama dengan bunyi, yang ketiga associate antara huruf hijaiyah dan gambar. Okey, pembelajaran mengikut kaedah Iqra'. Yang kelima mengaplikasi pembelajaran secara terus dalam pembacaan. Mengaplikasi pembelajaran secara terus dalam pembacaan. Maksudnya macam mana Ustazah yang kelima ni? Maksudnya macam cikgu macam ustaz macam ustaz tu mengajar yang macam huruf-huruf tu pada pelajar terus baca sama-sama. Setiap apa yang dia belajar tu. Okey, baik. Okey, jadi kalau Ustazah tengok berdasarkan video yang saya bagi tu, apa yang Ustazah boleh orang kata simpulkan lah berdasarkan pengajaran yang Ustaz Syukur bawa dalam kelas tu? Adakah macam kelas tu boleh pelajar tu ikut ataupun macam mana? Ustazah? Boleh dengar ke? Yes, Ustaz. Boleh. Saya tengok Ustazah. Masalah internet. Oh, ya ke? Boleh. Boleh Ustaz ulang balik, saya tersekat dari internet tak ni. Okey, baik. Berdasarkan video yang saya bagi dekat Ustazah, apa yang Ustazah boleh simpulkan yang Ustazah boleh bagi tahulah dekat saya berdasarkan pengajaran yang dilaksanakan dalam video tersebut? Adakah cara yang Ustaz Syukur bawa tu nampak mudah ke untuk pelajar tu faham ataupun sebaliknya? Kesimpulannya macam saya dapat benda baru ke? Macam untuk dewasa ke? Sebab saya macam tak pernah lagi nak go through modul untuk pembelajaran untuk golongan dewasa. Selalu kan kanak-kanak kan. Kanak-kanak ni lain lah kan. Dia lagi banyak dia punya kaedah dia. Macam nak menarik perhatian dia untuk fokus dalam masa yang lama untuk dan sebagainya kan. Macam untuk dewasa ni first time lah saya nampak modul Al-Quran nak belajar Iqra' tu. Dia kenalkan huruf, associate dengan gambar tu. Jadi macam untuk orang visual tu dia membantulah. Untuk orang visual yang tak pernah tahu huruf hijaiyah ke macam tu kan, untuk orang yang beginners dia membantulah. Cuma kalau macam buat kelas satu hari macam tu kan, macam untuk belajar semua huruf tu, saya rasa kalau untuk beginner yang tak pernah kenal huruf, dia a bit hard lah. Betul. Dia agak susah lah nak ingat semua kan. Macam kalau orang yang pernah tahu tapi macam dah lama tak tengok, tu boleh lah. Okey, baik. Jadi kalau Ustazah tengok dari segi teknik tu, maksudnya walaupun menggunakan gambar, Ustazah rasa untuk pelajar dewasa pun boleh terima lah kan? Macam tu. Boleh. Macam menarik juga. Kan.
Okey, baik. Tu untuk yang pandangan Ustazah. Okey, saya tak ada nak komen apa untuk yang tu. Okey, kita tengok yang persoalan. Okey, yang persoalan ni, adakah semua pelajar pada tahap yang sama? Okey, nanti saya akan jawab yang soalan pertama ni. Yang kedua, adakah pelajar dapat menguasai semua huruf hijaiyah pada satu masa yang pendek? Okey, nanti saya jawab juga. Yang ketiga, adakah sesi mengenal huruf ini wajib dihadiri oleh semua pelajar yang baru mendaftar? Okey, baik. Okey, jadi untuk yang ni, ni yang saya akan terangkan berdasarkan apa yang Ustazah tanya ni. Okey, sebelum tu saya nak bagi tahu dulu yang 5 perkara yang Ustazah boleh ambil lah sebenarnya dalam video tersebut. Okey. Okey, yang pertama, kalau Ustazah tengok dalam video, yang pertama apa yang Ustazah boleh dapat adalah memudahkan pelajar mengenal huruf dengan menggunakan gambar. Jadi kalau Ustazah tengok cara Ustaz Syukur terangkan gambar, terangkan huruf, beliau menggunakan gambar. Jadi bila menggunakan gambar ataupun visual ni, walaupun mereka ni golongan dewasa, sebenarnya dia dapat membantu mereka untuk lebih mudah ingatlah huruf. Sebelum ni mungkin golongan dewasa ni mereka belajar hanya mengingat huruf semata-mata. Jadi bila menggunakan gambar ni, insya-Allah mereka dapat lebih mudah untuk bezakan antara huruf-huruf. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, memberi semangat kepada pelajar untuk belajar mengaji. Jadi kalau Ustazah tengok, Ustaz Syukur ada bagi semangat kepada pelajar tu, masa Ustazah akan mengajar nanti pun begitu jugalah. Maksudnya Ustazah akan bagi semangat yang berterusan kepada pelajar tersebut. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, memberi respon dan pujian pada setiap bacaan pelajar. Okey, bila dalam kelas nanti, Ustazah akan orang kata respon lah setiap apa yang pelajar tu baca, dan respon tu dengan kalau bacaannya betul, Ustazah akan bagi pujian dekat dia. Jadi apa yang Ustazah akan puji tu adalah cara-cara yang kita dah tetapkan macam mana nak puji pelajar. Dan yang seterusnya, apabila contohnya pelajar tu ada buat kesilapan, macam mana pula kita nak menegurnya. Sebabnya pelajar, kalau Ustazah tengok, pelajar yang kita handle adalah pelajar golongan dewasa. Kan? Jadi Ustazah pun tahulah kalau kita dengan orang dewasa ni, mereka ni kita kena jaga sikit hati mereka. Kan? Kadang-kadang kalau dapat yang sensitif, jadi masalah yang kecil pun boleh jadi besar. Kan? Jadi memang kena ada cara yang tersendirilah. Salah satunya cara yang tidak menyinggung perasaan mereka. Dan yang kelima, ambil cakna masalah pelajar dalam mengaji. Jadi kalau Ustazah tengok, yang permulaan starting seminar tu pun Ustazah tengok, Ustaz Syukur ada bertanya kepada pelajar tu, apa masalah mereka dalam mengaji. Ini penting. Bila Ustazah mengajar nanti pun Ustazah kena tahu apa masalah pelajar Ustazah. Dia tak kenal huruf ke? Ataupun dia kenal huruf tapi bersambung dia keliru ke? Jadi dia masalah pelajar ni berbezalah. Dia tak sama. Ada yang masalah ni macam ni, ada masalah ni macam ni. Okey, baik. Tu yang 5 perkara Ustazah boleh ambil lah dalam video yang saya bagi. Okey, jadi hari ni, sebelum tu saya lupa. Saya nak tunjukkan yang ni. Yang ni saya dah bagi dekat Ustazah sebenarnya. Okey, untuk yang latihan kita akan adakan ni, kalau Ustazah tengok kat sini, hari pertama ni, yang ini yang kita sedang jalankan, perbincangan tugasan pertama. Okey, yang seterusnya, sekejap lagi saya akan bagi penerangan core value celik Al-Quran. Okey, yang ketiga ni memerhati perjalanan kelas benar. Okey, untuk yang ni, Ustazah akan join kelas, mana-mana kelas yang dekat celik Al-Quran ni secara online. Yang ini saya akan bagi link lah nanti. Mungkin esok kalau ada pelajar yang ada kelas esok dengan Ustazah yang ada dekat celik Al-Quran ni, Ustazah boleh join tengok macam mana kita jalankan kelas tu secara online. Jadi dari situ Ustazah boleh tengok lah macam mana nak start kelas tu, masa tengah kelas apa Ustazah kena buat, masa nak endingkan kelas tu apa Ustazah kena buat. Boleh. Okey, baik, tu yang hari pertama. Bila dah settle yang ni, bila Ustazah dah tengok kelas macam mana, Ustazah dah nampak dah gambaran secara umumnya macam mana, seterusnya saya akan bagi tugasan yang kedua lah. Tugasan yang kedua ni, Ustazah kena buat simulasi pengajaran. Simulasi pengajaran, Ustazah kena rakam. Apa yang Ustazah kena buat dalam simulasi tu, saya akan detailkan. Saya akan bagi dekat Ustazah nak ajar apa yang Ustazah kena buat, berapa minit yang
video tu kena ada. Nak rakam tu kan kita buat macam nak online lah. Rakam ni macam-macam lah Ustazah boleh buat. Kalau Zoom sekarang ni dia boleh rekod pengajaran gunakan ni. Semua akaun boleh Boleh. Nanti Ustazah yang cuba berbayar je lah. Personal boleh juga kan? Boleh. Nanti Ustazah cuba try explore. Kalau tak dapat yang tu Ustazah boleh guna phone ke ataupun sebagainya lah. Okey, baik. Seterusnya lepas dah settle yang tugasan yang kedua ni, saya akan bagi masa lebih kurang dalam 2 hari lah untuk Ustazah siapkan video. Hari yang seterusnya saya akan, bila Ustazah dah siap, dah hantar, saya akan bagi ulasan. Dan latihan yang seterusnya Ustazah akan buat simulasi pengajaran bersama dengan saya secara langsung. Jadi yang simulasi ni dia lebih kurang sama macam yang kedua ni juga, yang rakaman ni. Cuma beza yang ni ada pelajar di hadapan Ustazah lah. Jadi Ustazah akan buat perkara benda yang sama sahaja. Cuma yang ini kita nak lebih orang kata lebih tambah baik lah, sebab saya dah bagi ulasan kat rakaman video ni. Dalam yang sesi yang ni lebih baik daripada yang sebelum tu. Boleh? Okey, sebelum masuk yang hari keempat ni, sebenarnya ada tambahan sikit sebenarnya. Saya tak sempat lagi nak letak. Ustazah akan ada ujian, iaitu ujian simulasi ni lah. Ujian mengajar. Maksudnya sebelum kita luluskan Ustazah akan mengajar dulu. Mengajar tu dengan pelajar yang kita akan pilih lah nanti. Jadi kita akan tengok macam mana Ustazah mengajar nanti. Bila dah lulus ujian tu, barulah kita akan pergi yang ke ni lah, hari keempat ni, latihan penggunaan CQMS. Boleh? Okey, baik. Jadi yang CQMS ni saya tak nak terangkan lagi. Nanti bila dah sampai sini nanti Ustazah akan tahulah macam mana. Okey, setakat ni yang flow ni jelas ke? Ada apa-apa persoalan yang Ustazah nak tanya? Jelas. Jelas Alright. Okey, baik. Sekarang kita terus kepada ini yang saya nak terangkan kepada Ustazah hari ni. Okey, baik. Okey, kalau Ustazah tengok dekat sini, kita panggil sebagai kelas yang kita jalankan ni sebagai kelas bimbingan individu. Jadi kalau Ustazah tengok kelas bimbingan individu sekarang ni kita buat secara online lah. Kalau sebelum ni kita buat secara fizikal. Tu beza dia sekarang ni kita buat secara online. Okey. Pelajar yang sertai kelas ni golongan dewasa yang berumur 25 tahun ke atas. Ada juga yang bawah 25 pun. Tapi kita ambil yang memang boleh kita katakan atas 18 lah. Yang sekolah menengah tu kita tak ambil. Mahupun sekolah rendah pun kita tak ambil. Dan kebanyakan pelajar yang bersama dengan kita lingkungannya 40-an hingga 60-an. Ada yang masih bekerja, ada yang dah tak bekerja, pencen dan sebagainya lah. Okey. Jadi kelas ni kita buat secara personal, one to one. Individu. Jadi kalau yang Ustazah tengok dalam video tu sebenarnya video yang kita adakan video seminar lah, seminar kenal huruf. Jadi bila lepas ni Ustazah mengajar, memang Ustazah dengan pelajar Ustazah dia seorang pelajar Ustazah. Pelajar mungkin akan ada ramai, mungkin boleh jadi 10 orang, 20 orang. Tapi yang handle-nya dalam satu masa satu orang sahaja. Okey. Jadi yang persoalan Ustazah tanya tadi, perlu ke pelajar tu join kelas yang seminar tu dulu? Itu tengok pada Ustaz Syukur lah. Kalau dia buka contohnya seminar tu, kalau dia join, dia akan join lah. Tapi seminar tu tak buat selalulah. Sebab ada yang pelajar dia direct terus dengan admin. Jadi admin akan bagi pelajar tu dekat Ustazah. Ada yang macam pelajar tu dia join seminar dulu. Lepas tu baru dia rasa berminat nak masuk yang individu. Jadi yang persoalan Ustazah juga tadi, yang boleh ke pelajar tu nak catch up dalam satu hari kan? Tak sampai sehari lah sebenarnya, berapa jam je. Untuk semua sampai ya tu sebenarnya memang tak sempat lah. Memang tak dapat. Jadi sebab tu ada pelajar tu dia rasa macam nak belajar, dia masuk yang kelas bimbingan individu ni. Macam tu. So yang seminar tu Ustazah tak perlu fikir apa, sebab yang tu Ustaz Syukur sahaja yang jalankan. Cuma Ustazah kena buat yang kelas personal sahaja. Boleh? Okey, lepas tu setiap pelajar menggunakan modul dan sistem yang sama dari Celik Al-Quran. Jadi pelajar ni bila dia dah join, mereka ni akan beli modul kita lah.
Mereka akan beli modul kita dan akan gunakan modul tersebut semasa dalam kelas. Jadi apa yang ustazah kena buat? Yang pertama, guru perlu menguasai modul yang digunakan di Celik Al-Quran. Jadi ustazah tak perlu pening kepala nak cari modul nak pakai Iqra' mana ke, tak perlu. Nak cari Iqra' lain pun tak perlu. Maksudnya ustazah pakai sahaja modul yang kita dah ada ni, dan tugas ustazah perlu fahami macam mana kita nak menggunakan modul tersebut. Jadi sebab tu kita adakan latihan ni. Sebab nak bagi ustazah nampak macam mana nak terangkan huruf tu, cerita apa di sebalik gambar tersebut. Kan? Kalau kita tak buat, nanti ustazah macam cerita ikut suka, yang susah pula kan. So banyak lagi lah. Kalau tengok pada modul pun kita ada 2 sahaja modul sebenarnya. Modul huruf dengan tajwid. Yang tajwid pula kita menerapkan cara penerangan yang mudah. Kita tak ajar yang tajwid tu, kita tak ajar yang susah lah, macam nama-nama hukum tu kita tak ajar yang tu. So nanti ustazah akan tengok macam mana dalam video. Okey. Dan setiap guru perlu menjalankan kelas sesi kelas mengikut SOP yang ditetapkan di Celik Al-Quran. Jadi dekat Celik Al-Quran ni kita memang ada SOP khas. Jadi untuk ustazah buat kelas, memang ustazah kena ikut SOP yang kita dah tetapkan. Jadi ustazah tak boleh lah macam buat kelas tu ikut rasa macam ustazah nak buat je. Tak boleh lah macam tu. Okey, boleh. Okey, setakat ni jelas ke? Jelas. Jelas Alright. Okey, kita terus kepada 3 nilai teras di Celik Al-Quran. Okey, ini yang saya nak terangkan. Okey, di Celik Al-Quran ni kita ada 3 perkara ni lah yang ustazah kena pegang bila join bersama kita ni. Dan juga 3 perkara ni jugalah yang saya akan nilai secara umum terlebih dahulu untuk yang permulaan ni. Okey, yang pertama adalah mudahkan. Jadi apa yang saya dah pernah saya dah ada bagi tahu tadi dekat ustazah, cara penerangan kita dekat Celik Al-Quran memang kita menerapkan benda-benda yang mudah untuk pelajar fahami. Sebagai contoh, kalau huruf, kita terangkan gunakan gambar. Okey, bila contohlah saya masuk yang tajwid pula. Tajwid pun sama. Kita terangkan perkara yang mudah untuk pelajar tu faham. Dan kita sebenarnya nak bagi pelajar tu tak rasa macam belajar Al-Quran ni susah. Kita nak biar belajar Quran, pelajar ni rasa belajar Quran ni senang je sebenarnya. Kadang-kadang orang takut nak belajar Quran, dia rasa contohnya kalau tajwid kan, dia tengok banyaknya ustazah nak kena ingat. Kan hukum kalau mat ada 19, nak kena ingat semua ke? Macam tu. So itu yang kita terapkan. Itu yang pertama. Yang kedua, puji. Ni penting. Bila dalam kelas, ustazah memang kena sentiasa puji pelajar tersebut. Namun puji tu kita puji usaha dia lah. Kena tengok tempat jugalah. Kadang-kadang kalau tak kena pada tempat tak boleh juga. Puji pelajar ni supaya mereka ni rasa lebih bersemangat untuk belajar. Sebab kadang-kadang ada dalam kalangan mereka ni, dia rasa macam masa dia tu dah macam suntuk je kan. Rasa macam sempat lagi ke nak boleh baca Quran ni kan. Ada yang rasa macam tu. Jadi kita nak menghilangkan rasa yang macam tu, kita puji mereka yang mereka ni boleh pandai baca Quran. Selagi hayat dia ada dekat atas dunia ni, insya-Allah ada lagi masa untuk dia belajar. Itu yang kita terapkan supaya mereka ni rasa lebih bersemangat nak belajar. Dan yang ketiga, care, ambil berat. Ni ambil berat ni penting. Apa yang kita ambil berat? Yang pertama, kita ambil berat masalah mereka lah. Masalah mereka dalam mengaji. Jadi kita kena tahu apa masalah mereka. Kalau tak kenal huruf, kita kena bagi dia kenal lah huruf tersebut. Senang cerita, kita care dari segi yang kedua, care dari segi progres dia lah. Kita akan tengok dia ni daripada huruf, nak sampai ke yang seterusnya tu, kita kena pastikan pelajar tu betul-betul faham dulu. Kalau huruf dah kenal barulah boleh masuk yang seterusnya. Sama jugalah macam tajwid. Tajwid ada beberapa perkara, contohnya panjang pendek. Panjang pendek biar dia mahir dulu. Barulah kita masuk yang seterusnya. Boleh? Okey. Jadi kalau soalan ustazah, kalau ustazah nak tanya berapa lama masa yang kita ambil untuk seseorang tu mahir ataupun boleh dapat baca Al-Quran, itu sebenarnya kita tak tetapkan lah. Maksudnya kita tak ada macam KPI ataupun tempoh yang tertentu untuk yang pelajar tu mesti kena habis dalam 6 bulan, tak ada.
Maksudnya selagi mana pelajar tu, contohnya kalau huruf masih lagi kurang kuasai, kalau 2 bulan, 2 bulan lah. Kalau 3 bulan, 3 bulan. Macam tu. Kita bagi mereka ni betul-betul mahir. Kalau dah settle contohnya 3 bulan huruf, kalau dah boleh, masuklah ke yang seterusnya. Jadi, dekat sini kita ada checklist lah. Maksudnya ustazah akan tengok. Okay, pelajar ni kalau dah kenal ni, ustazah akan tanda. Macam tu. Okay, boleh? Okay, itu sahaja untuk hari ni. Jadi untuk yang 3 nilai teras ni lah yang saya akan nilai dalam sesi simulasi nanti dan juga dalam rakaman yang ustazah akan buat tu nanti. 3 perkara yang umum ni lah yang saya akan tengok dulu. Yang tambahan yang lain tu saya akan baiki dari semasa ke semasa lah. Boleh? Okay, jadi ni SOP yang kita ada dekat Syariat Al-Quran. Yang pertama kita ada SOP kelas bimbingan individu. Kandungan yang ada dalam ni kita beritahu semua macam mana ustazah kena buat sebelum kelas tu, apa yang ustazah kena buat dengan pelajar kan, semasa kelas dan semasa nak tamatkan kelas. Okay, kita ada SOP kemas kini jadual pelajar. Yang ni pun penting. Bila ustazah nak buat kelas, ustazah kena update dulu dalam grup bila kelas yang akan diadakan sehari sebelum kelas. Okay, lepas tu ada SOP puji pelajar. Yang ni kita adalah cara macam mana ustazah nak memuji pelajar dan juga untuk menegur pelajar tu macam mana caranya. Dan yang terakhir adalah penerangan konsep suku kata. Yang ni ustazah ada tengok kan yang Ustaz Syukur bawa konsep baris sama dengan bunyi. So yang ni jugalah yang ustazah akan ceritakan dalam video tu nanti. Macam mana step dia ustazah nak kena terangkan start dengan apa. So kalau ustazah ikut flow yang kita dah susun ni sebenarnya dia akan jadi smooth lah. Senang lah ustazah nak terangkan pada pelajar. Boleh? Okey, ada apa persoalan sebelum kita tamat? Dia kalau macam permulaan tu mula dengan Iqra lah. Kita ada kalau huruf, kita ada celik huruf. Kalau yang tajwid, kita ada celik tajwid lah. Kalau yang persoalan tadi ustazah tanya, level tu sama ke? Kalau ikutkan memang sekarang ni kita ambil pelajar yang memang mula daripada huruf lah, start daripada basic. Macam tu. Jadi ustazah akan terangkan mula dengan huruf. Jadi masa ustazah mengajar tu, ustazah akan tengoklah mungkin ada pelajar ni dia dari segi huruf ada yang dah orang kata boleh lah, maksudnya kenal lah. Jadi yang dalam tu masa ustazah mengajar tu lah ustazah akan tengok berdasarkan checklist. Betul ke pelajar ni betul-betul orang kata kuasai. Sebab ada juga kadang-kadang pelajar ni dia kenal huruf. Tapi kadang-kadang ada yang dari segi makhraj tu dia kena baiki sikit. Macam tu lah lebih kurang. Boleh? Kalau macam sebelum dia masuk Al-Quran tu memang ada guna modul celik Al-Quran lah. Ya betul. Kalau ikutkan memang kita sekarang ni tak ambil yang macam pelajar tu yang dah boleh baca Quran, tak. Kita ambil yang memang pelajar tu orang kata boleh kata dia tak kenal lah, maksudnya memang tak boleh mengaji lagi. Memang kalau boleh memang kita ambil yang memang dia nak start daripada awal. Macam tu. Kalau dulu memang ada kita ambil yang macam dah boleh baca Quran. Sekarang ni kita nak selaraskan, nak mudahkan ustaz-ustazah untuk handle pelajar. Macam tu. Okey, boleh? Boleh. Aku ustazah ada rasa macam kerisauan. Tak ada kot. InsyaAllah boleh kot. Belum lagi. So tak apa. Yang tu ustazah jangan risau sebab kalau ustazah betul-betul nak bersama dengan kita, saya akan bimbing ustazah lah sehingga ustazah dapat mengajar dengan baik insyaAllah. Boleh? Boleh. Okay, kalau tak ada apa-apa, kita berhenti sampai situ dulu untuk hari ini. Jadi untuk sesi yang tadi, saya ada bagi tahu sesi memerhati kelas benar tu, saya akan deal dulu dengan ustazah yang ada dekat Syariat Al-Quran ni. Mungkin kalau ada kelas yang ustazah boleh join esok, saya akan bagi nombor ustazah tu, ustazah akan WhatsApp lah dia untuk minta link untuk kelas tu nanti. Macam tu. Boleh? Okay. Okay, baik. Terima kasih. Okay, sama-sama. Sekat duduk ini kita tangguh dulu dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ustazah. Assalamualaikum.